Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Puspa. Okey, pada hari ini saya dan rakan-rakan iaitu Muhammad Aiman bin Mahmud dan Muhammad Hafizi Aziz akan membentangkan kepentingan unsur-unsur tradisi perlembagaan. Seterusnya. Okey, berikut merupakan isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan kami, iaitu di mana yang pertama iaitu biodata siswa guru yang memperkenalkan kami sebagai pembentang. Seterusnya, pengenalan unsur-unsur tradisi yang terdapat dalam perlembagaan. Yang ketiga, kepentingan unsur-unsur tradisi dari aspek politik, kepentingan dari aspek sosial dan yang terakhir, kepentingan dari aspek ekonomi. Okey, seterusnya, berikut merupakan siswa-siswa guru yang akan membentangkan topik kita pada hari ini, iaitu yang pertamanya Muhammad Hafizi Haziq bin Hapandi, yang keduanya Muhammad Aiman bin Mahmud dan saya sendiri Abdul Firdaus bin Nasir Hassan daripada kelas PS3 T33. Seterusnya, okey, kita pergi kepada topik yang pertama iaitu unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan. Okay, bagi meneruskan pembentangan ini, saya serahkan kepada Muhammad Hafizi Haziq. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rakan kumpulan saya iaitu Abdul Firdaus. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengenai kepentingan unsur-unsur tradisi tersebut dari aspek ekonomi, sosial dan juga politik, mari kita selami dulu secara asas mengenai kelima-lima unsur tradisi yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan Negara Malaysia. Yang pertama ialah pemerintahan beraja, yang kedua ialah agama Islam, yang ketiga bahasa Melayu, yang keempat kedudukan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra, dan yang terakhir ialah kedudukan kaum lain. Baiklah, mari kita pergi dengan lebih lanjut. Baiklah, pemerintahan beraja. Apakah yang dimaksudkan dengan pemerintahan beraja ini? Kita sering dengar, tapi apakah definisi ataupun maksud yang sebenar dan diaplikasikan dalam negara kita? Baiklah, pemerintahan beraja ini ialah bertujuan ataupun untuk menjaga dan mengekalkan adat dan sistem pemerintahan tertua di negara kita. Baiklah, kenapa saya kata tertua di negara kita? Kerana sistem pemerintahan beraja ini telah diperkenalkan sejak kurun kemudian ialah hak dan kuasa yang dijalankan hendaklah mendapat perkenan daripada YDP ataupun Yang di-Pertuan Agong. Baiklah, pada masa kini Yang di-Pertuan Agong kita ialah Sultan Abdullah, iaitu Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 daripada negeri Pahang. Kemudian raja kita ini juga berkuasa mutlak beserta menteri-menteri kabinet yang lain berasaskan sistem demokrasi. Baiklah, kita pergi kepada isi kita yang seterusnya. Yang seterusnya agama Islam. Baiklah, agama Islam ini merupakan agama bagi Persekutuan Negara Malaysia. Agama Islam bukan merupakan agama rasmi tetapi merupakan agama persekutuan, iaitu di mana agama-agama lain boleh diamalkan dan dianuti dengan aman oleh rakyat-rakyat Malaysia yang lain. Tiada hak ataupun tiada sekatan di mana-mana. Contohnya, Abu wajib menjadi agama Islam. Lee Chong Wei wajib juga agama Islam. Tidak sebegitu, kerana setiap rakyat di negara Malaysia mempunyai hak masing-masing. Dan yang seterusnya ialah Majlis Raja-Raja sebagai ketua agama Islam bagi setiap negeri tersebut. Baiklah, terserahkan pembentangan saya kepada rakan kumpulan saya iaitu Abdul Firdaus. Silakan. Okey, terima kasih Muhammad Hafizi Aziz atas pembentangan sebentar tadi. Okey, kita teruskan pembentangan kita dengan unsur tradisi yang terdapat dalam perlembagaan, iaitu unsur yang ketiga, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Okay, Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberikan tanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kedudukan penduduk asli ataupun penduduk Bumi Putra di negeri Sabah dan juga Sarawak. Antara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak ialah yang pertamanya jawatan dalam perkhidmatan awam. Okay, sebagai contoh kita tengok perkhidmatan awam yang terdapat di Malaysia ini seperti polis, tentera,
guru dan lain-lain. Kebanyakannya majoriti terdiri daripada orang Melayu dan Bumi Putra di Malaysia ni. Okay. Yang kedua, hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra ialah beasiswa dan pendidikan awam. Di mana sistem pendidikan di negara kita sekarang ni akan memberi peluang kepada kaum-kaum Melayu yang dapat melanjutkan pengajian, akan diberikan bantuan seperti bantuan daripada MARA, dan selain itu UiTM juga dikhususkan kepada orang-orang Melayu di Malaysia ini. Seterusnya, perniagaan dan kemudahan khas yang lain. Okay, orang-orang Melayu akan diberikan keistimewaan terhadap perniagaan dan kemudahan khas yang lain. Okay, itu saja untuk kedudukan istimewa orang Melayu, Sabah dan Sarawak Bumi Putra. Okay, seterusnya kita pergi kepada unsur tradisi yang berikutnya iaitu bahasa kebangsaan. Okay, seperti sedia maklum, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di negara kita. Banyak kempen yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi memartabatkan lagi kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Walau bagaimanapun, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak menafikan kedudukan dan hak bahasa lain untuk digunakan atau dipelajari. Okay, sebagai contoh di Malaysia, kita terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak dan lain-lain. Jadi, sudah tentulah pelbagai bahasa akan digunakan dalam komunikasi seharian oleh masyarakat. Jadi, kegunaan bahasa Melayu ni akan digunakan sebagai bahasa perhubungan di antara kaum di Malaysia. Dan sekiranya setiap kaum menggunakan bahasa masing-masing, sudah pasti komunikasi tidak akan berlaku di antara satu sama lain. Okey. Yang pertamanya, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang termaktub dalam Akta 152 seperti yang saya terangkan tadi. Dan seterusnya, tetap melindungi bahasa lain. Okey, seperti yang saya cakap tadi, walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan, tapi bahasa-bahasa lain boleh juga diamalkan di Malaysia. Dan yang terakhir, tiada larangan penggunaan bahasa lain atau mengajar bahasa lain. Okay, seperti dalam sistem pendidikan di negara kita, ada sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah India. Jadi tiada larangan untuk penggunaan bahasa-bahasa lain. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Aiman untuk membentangkan unsur tradisi yang seterusnya. Baiklah, terima kasih Abdul Firdaus. Baiklah, unsur tradisi yang seterusnya adalah kedudukan kaum lain. Okey, kedudukan kaum lain ini memberi arti kaum-kaum selain daripada Melayu dan juga Bumi Putra, sebagai contohnya kaum India, Chinese, Sing dan lain-lain. Okey, mereka pun ada hak ataupun ada kedudukannya sebagai warga negara yang tetap di negara Malaysia. Okey, yang pertama ialah kesamarataan dalam pelajaran. Okey, semua warga negara tak kira kaum Melayu, maksudnya selain daripada kaum Melayu ataupun Bumi Putra Sabah dan Sarawak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Okey, yang seterusnya mempunyai kebebasan bersuara, berhimpun dan menubuhkan persatuan. Okey, kaum lain tidak dihalang untuk untuk bersuara, untuk menyampaikan hasratnya, untuk memberi pendapat, untuk memberikan komen ataupun sebagainya, untuk berhimpun dan menubuhkan persatuan. Yang seterusnya, kesamarataan di sisi undang-undang. Maksud di sini adalah kesamarataan di mana kedudukan kaum-kaum lain yang seperti yang saya sebutkan tadi mempunyai hak yang sama juga seperti kaum Melayu dan Bumi Putra, cuma kaum Melayu dan Bumi Putra ni ada ekstra sikit. Dan yang terakhir adalah hak untuk berharta. Seperti yang kita sedia maklum, ekonomi di Malaysia ini dimonopoli ataupun dikuasai khususnya ramai dari kaum yang berbangsa Cina. Di sini jelas sekali menunjukkan bahawa kaum selain daripada Melayu dan juga Bumi Putra Sabah dan Sarawak
mempunyai hak untuk berharta. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kepentingan unsur dari aspek politik. Dipersilakan. Terima kasih kepada Muhammad Aiman atas pembentangan sebentar tadi. Okey, seterusnya saya akan meneruskan lagi sesi pembentangan ini dengan topik yang berikut, iaitu kepentingan unsur tradisi dari aspek politik. Okey, berikut saya ada menyediakan beberapa cabaran dan isu yang telah saya sediakan dan kepentingan isu tersebut terhadap unsur tradisi. Okey, yang pertama, isu yang kita akan kupaskan yang pertamanya ialah krisis perlembagaan 1983. Okey. Krisis ini bermula apabila Tun Dr. Mahathir memegang tampuk pemerintahan Malaysia pada tahun 1983 sebagai Perdana Menteri. Okey, apa yang berlaku sewaktu ini? Waktu ini Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir mencadangkan untuk membuat pindaan tentang beberapa perkara dalam perlembagaan persekutuan seperti pembindaan sebahagian besar rang undang-undang. Namun apabila perkara ini telah disuarakan oleh Tun Dr. Mahathir, ianya telah menimbulkan krisis perlembagaan iaitu berkaitan perkara 66 dan 150 dalam perlembagaan persekutuan di mana ia berkait dengan kedudukan yang di-Pertuan Agong. Okey, perkara 66 dan 150 tersebut yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan adalah berkaitan dengan rang undang-undang iaitu tentang pengisytiharaan darurat dan mengenai perkenan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Negeri ke atas undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara bagi pengelembagaan persekutuan serta Dewan Undangan Negeri bagi perlembagaan negeri lah. Okey. Tapi sebelum berlakunya krisis itu, undang-undang yang telah ditetapkan dan diluluskan oleh Parlimen ialah akan dipersembahkan, okey, undang-undang akan dipersembahkan untuk mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Jika Yang di-Pertuan Agong tidak memberi perkenan, maka undang-undang tersebut dinyatakan tidak sah. Okey, itu pada asalnya undang-undang tersebut. Tapi apabila Tun Dr. Mahathir ingin mengubal undang-undang itu, Tun Dr. Mahathir menyatakan bahawa satu rang undang-undang yang tidak diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam tempoh 15 hari setelah dipersembahkan akan terus menjadi undang-undang. Kalau kita tengok ni dia terbalik pula dengan undang-undang yang sedia ada dalam perlembagaan tu. Tun Dr. Mahathir nak ubah kepada sebaliknya lah. Okey. Namun pindaan ini mendapat tentangan yang hebat lah daripada Raja-Raja Melayu. Sebab apa? Ini berkaitan dengan Yang di-Pertuan Agong. Okey, jadi Majlis Raja-Raja Melayu menurut perkara 38/4 Perlembagaan Persekutuan yang menyebut bahawa sebarang pindaan mengenai kedudukan Raja-Raja Melayu mestilah mendapatkan persetujuan Majlis Raja-Raja terlebih dahulu. Hal ini disebabkan apa? Sebab kedua-dua pindaan tersebut berkaitan dengan kedudukan raja. Jadi raja pada itu raja marahlah dengan Tun Dr. Mahathir ni. Sebab Tun Dr. Mahathir ni tak minta perkenan raja dan dia terus nak pindah begitu je. Jadi menimbulkan kemarahan raja sebab raja merupakan ketua pentadbiran negara. Kenapa Tun Dr. Mahathir buat begitu? Sebab apa? Sebab dia menginginkan kuasa terhadap dua perkara. Iaitu yang pertamanya Tun Mahathir membuat sedemikian kerana beliau meragui kredibiliti raja-raja akibat masalah-masalah dalaman yang dihadapi oleh keturunan sultan tersebut. Beliau membuat demikian bukan untuk menjatuhkan institusi raja berperlembagaan tapi untuk menjelaskan lagi fungsi raja dalam pemerintahan demokrasi. Okey. Jadi berdasarkan isu tersebut Tun Dr. Mahathir ni dia mempunyai isu dalaman dengan kerabat di Raja Johor pada waktu itu yang menyebabkan timbulnya isu ni.
Jadi berdasarkan isu tersebut, okey, dapat disimpulkan kepentingan unsur-unsur tradisi ni, bahawa unsur tradisi yang terdapat dalam perlembagaan iaitu kedudukan diraja ni sangat penting untuk dipertahankan dan ditaati bagi memastikan keharmonian negara ni terpelihara. Selain itu, unsur ini juga penting bagi memastikan setiap pemimpin-pemimpin ni memerintah mengikut undang-undang dan kehendak perlembagaan yang betul. Ini bagi mengelakkan salah guna kuasa dalam kalangan pemimpin dan secara tidak langsung dapat mengekalkan kedaulatan negara. Sistem pemerintahan ni, beraja ni menjadi pelengkap lah kepada kepada pemerintahan demokrasi di negara kita. Okey, seterusnya. Kita tengok isu yang seterusnya. Okey, isu yang kedua yang dapat saya kupaskan pada hari ini ialah peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir. Okey, melibatkan Tun Dr. Mahathir juga. Isu ini berlaku pada tarikh 24 Februari 2019. 24 Februari 2019 di mana pada Tun Dr. Mahathir telah meletakkan jawatan secara mengejut dan mengumumkan meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan mengumumkan melepaskan jawatan sebagai pengerusi Parti Bersatu. Yang di mana ketika itu Pakatan Harapan menerajui pentadbiran di negara kita itu. Okay. Surat peletakan Tun Dr. Mahathir ini diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong pada hari tersebut sekitar tengah hari pada 24 Februari itu. Okay, kemudian setelah berlakunya peletakan jawatan secara tiba-tiba ini, blok-blok pembangkang mencadangkan agar parlimen segera dibubarkan dan menyerahkan mandat kepada rakyat untuk menyelesaikan kemelut politik yang masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk selesai lah. Sebab masa itu Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan, memang keadaan politik di negara kita sangat kucak-kacir kerana tiada ketua untuk mentadbir negara lah. Okey, jadi beberapa parti-parti dan ketua-ketua pembangkang dan ketua-ketua parti dan ahli-ahli parlimen telah menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mencadangkan agar pembubaran parlimen dilakukan. Setelah beberapa ramai dalam 222 orang ahli parlimen dan parti-parti dari blok kerajaan dan blok pembangkang ni, dia orang pergi jumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Jadi Yang di-Pertuan Agong pun setuju untuk membubarkan parlimen. Okay, setelah parlimen dibubarkan, Tun Dr. Mahathir dilantik kuasa. Setelah parlimen dibubarkan, kuasa terletak pada tangan Yang di-Pertuan Agong lah untuk mengorak langkah seterusnya. Jadi Yang di-Pertuan Agong pada masa itu melantik Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir semula menjadi Perdana Menteri interim, di mana serta baginda juga membatalkan pelantikan timbalan Perdana Menteri, timbalan menteri dan setiausaha politik. Pada ketika itu hanya ada Perdana Menteri interim. Kemudian setelah Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri interim, baginda pun berjumpa dengan seluruh ahli parlimen iaitu seramai 222 orang untuk mendapatkan maklum balas mereka berkaitan calon yang dianggap terbaik untuk menggalas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri yang berikutnya. Okey, setelah dah selesai selama beberapa hari memanggil ahli-ahli parlimen, jadi Seri Paduka ni, Yang di-Pertuan Agong ni mesyuarat khas Majlis Raja-Raja Melayu mesyuarat Majlis Raja Melayu bagi membuktikan keyakinan baginda dalam untuk mencapai keputusan yang baginda lakukanlah bagi menyelesaikan kemelut politik di dalam negara ketika itu. Okey, setelah habis semua temu bual kedua ahli parlimen dan mesyuarat khas Raja Melayu, setelah mendapat keputusan,
Jadi yang di-Pertuan Agong melantik Presiden Bersatu, iaitu setelah pada mulanya Tan Sri Tun Dr. Mahathir. Jadi Tun Dr. Mahathir tarik diri, kemudian Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Presiden Bersatu ketika itu. Jadi pada masa itu yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 setelah mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat walaupun hanya lebih satu saja majoriti. Okey, kemudian setelah dah dilantik, maknanya diteruskan lagi dengan istiadat penglantikan dan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 1 Mac 2020 di Istana Negara. Okey, kesimpulan yang saya dapat buat berdasarkan cabaran ni terhadap kepentingan unsur kepentingan unsur tradisi dalam perlembagaan ni ialah yang pertama, kita tengok kebijaksanaan institusi beraja iaitu Agong dalam menyelesaikan kemelut politik di negara ini. Sebagai contoh ni, Agong ni yang di-Pertuan Agong ni sungguh tenang-tenanglah semasa menangani krisis itu dan dia menangani dengan bijaksana. Dia menunjukkan bahawa sistem beraja dan demokrasi berparlimen terus subur di negara ini. Jadi dalam pada itu usaha untuk menyelesaikan masalah politik ini juga telah membuka mata rakyat terhadap pentingnya institusi diraja bagi memastikan negara aman, harmoni dan selamat. Okey, itu saja bagi pembentangan saya mengenai aspek politik. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, baiklah. Terima kasih Abdul Firdaus. Huraian yang sangat ringkas dan juga padat daripada kawan saya. Baiklah, seterusnya kita pergi daripada kepentingan unsur-unsur tradisi tersebut dari aspek sosial pula. Okey. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut mengenai kepentingan tersebut, apakah yang dimaksudkan dengan sosial ini? Kita selalu dengar sosial. Okey. Awak ni kenapa selalu sangat bersosial? Awak tengah buat apa tu? Saya tengah bermain aplikasi media sosial. Kita selalu sangat bermain di kehidupan kita perkataan sosial. Apakah yang dimaksudkan dengan sosial? Baiklah. Sosial ini bermaksud segala berkaitan dengan masyarakat dan perihal masyarakat. Definisi ini saya dah dipetik daripada Kamus Dewan tahun 2007. Ia bermaksud uraiannya ialah apabila berlakunya hubungan antara masyarakat dengan masyarakat. Tidak kira sama ada dari segi dari sudut positif ataupun dari sudut negatif. Ia bergantung kepada individu tersebut. Baiklah. Di sini saya letakkan contoh cabaran dan isu untuk saya kupas betapa pentingnya unsur-unsur tradisi ini dalam kehidupan di negara Malaysia. Baiklah, isu yang saya petik ialah penggunaan hiasan tanglong di sebuah sekolah yang memberi kesan negatif terhadap aktiviti sosial yang wujud dalam kalangan murid. Baiklah, isu ini ataupun orang kata kenyataan ini dikeluarkan oleh Datuk Dr. Husamuddin Yaakob. Baiklah, siapakah Datuk Dr. Husamuddin Yaakob ini? Baiklah, Datuk Dr. Husamuddin Yaakob ini merupakan golongan yang terkenal bagi sesiapa yang bekerja ataupun meminati dalam konsep media cetak ataupun media massa kerana beliau merupakan penerbit sinar harian ya. Di sini dikatakan, apakah kenyataan dia? Kenyataan dia berbunyi, suasana hubungan kaum dan agama di negara ini semakin parah terutama sejak 20 bulan yang lalu. Baiklah, isu ini dibangkit apabila berlakunya penggunaan hiasan talong di sebuah sekolah. Beliau berkata bahawa isu ini merupakan satu isu yang sangat-sangat remeh-temeh. Tetapi kesannya menyebabkan Timbalan Perdana Menteri ketika itu pada tahun 2020, bulan Januari, Timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Wan Azmi terpaksa turun ke sekolah untuk mempertahankan hak penggunaan tanglong itu. Bagi beliau ataupun bagi Datuk Dr. Husamuddin Yaakob ini, itu merupakan tindakan yang sangat-sangat tidak produktif. Kenapa? Kerana daripada berlakunya perkara tersebut, orang yang tidak membenci penggunaan tanglong, penggunaan hiasan Tahun Baru Cina ini akan mula merasakan akan timbul rasa benci atas faktor berlakunya perbezaan ideologi daripada dua pihak, iaitu pihak kaum Melayu dan juga pihak kaum Cina yang berpunca dari agama yang berbeza, ideologi yang berbeza. Daripada sini kita boleh lihat betapa pentingnya penggunaan orang kata unsur-unsur tradisi yang terdapat dalam perlembagaan negara kita. Yang pertama, pemerintahan beraja, di mana walaupun seteruk mana pun, se-ekstrim mana pun yang dilakukan oleh sesama tersebut masih dikawal dan masih
berada dalam satu gelombang yang terhad dan satu bubble yang terhad, di mana akan diperkenankan oleh YDPA yang di-Pertuan Agong, sama ada boleh ataupun tidak, sama ada dibenarkan ataupun tidak. Seterusnya ialah kita boleh lihat dari aspek kedudukan istimewa maafkan saya, iaitu kedudukan ataupun hak orang bukan Melayu ataupun hak kaum-kaum lain di sini juga akan diprotek ataupun akan dijaga sesama negara kita. Kenapa? Negara kita merupakan sebuah negara yang terdapat kepelbagaian, iaitu pelbagai kaum, agama, bangsa dan juga dan sebagainya. Di situ ialah kita boleh lihat setiap agama dapat memainkan peranan masing-masing dalam keadaan yang terhad, iaitu tidaklah semua akan memonopoli kerana adanya sistem pemerintahan beraja di mana raja berkuasa mutlak untuk melakukan apa sahaja di negara kita. Sebagai contoh, dengan adanya wujudnya program rumah terbuka bagi setiap perayaan yang disambut di Malaysia, program rumah terbuka ini takkan berlangsung, tidak akan dijalankan dengan sempurna tanpa pemerintahan beraja dan juga hak kaum lain di negara kita. Sekiranya hak-hak kaum lain di negara kita tidak dijaga, maka keharmonian di negara kita tidak akan wujud ataupun berada dalam rekod sifar. Okey, yang seterusnya ialah bahasa Melayu digunakan sebagai pengantaraan untuk komunikasi bagi kaum-kaum lain. Kita tahu bahawa sosial ini memerlukan komunikasi antara satu sama lain. Di mana kita lihat kalau bahasa orang Melayu, kaum Melayu dan juga kaum Melayu sudah semestinya ataupun kebiasaannya memang akan menggunakan bahasa Melayu saja. Tapi bagaimana pula bagi kaum-kaum itu contohnya kaum Cina dan juga kaum India. Di sini kita boleh lihat kekuatan yang terdapat dalam unsur tradisi yang ketiga, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Di sini ialah kita boleh lihat bagaimana kaum-kaum lain boleh berkomunikasi, bertukar-tukar pendapat dalam keadaan yang aman dan harmoni. Tidak akan ada perselisihan faham atas faktor penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Baiklah, kita pergi kepada isu yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah kebenaran perniagaan dan minum-minuman beralkohol di negara kita. Baiklah, walaupun Malaysia ini merupakan negara yang majoritinya Muslim ataupun beragama Islam, tetapi negara kita membenarkan penjualan alkohol kepada orang bukan Islam. Tetapi masih terdapat beberapa hak ataupun syarat-syarat yang ditetapkan oleh negara kita. Baiklah, pada asalnya negara kita membenarkan sesiapa sahaja yang berumur 18 tahun dan ke atas untuk membeli produk minuman beralkohol ini. Tetapi telah dikemas kini, iaitu pada tahun bermula dari tanggal 1 Disember 2017, hanya rakyat Malaysia yang berumur 21 tahun dan ke atas saja dibenarkan untuk membeli minuman beralkohol di negara Malaysia ini. Baiklah, seterusnya juga terdapat juga syarat-syarat yang ditetapkan, iaitu kedai-kedai ataupun vendor menjalankan perniagaan minuman beralkohol ini haruslah mempunyai lesen untuk berniaga dan juga minuman tersebut tidak boleh diletakkan campur dengan minuman-minuman yang halal. Atas faktor apa? Atas faktor agama Islam yang terdapat dalam unsur-unsur tradisi tadi. Agama Islam dan juga hak kaum-kaum lain, di mana walaupun kita berbeza kaum, namun aktiviti bersosial seperti kita boleh minum minuman alkohol dengan kita masih boleh dikawal dalam keadaan yang baik. Dalam masa yang sama, seperti agama Islam menghormati hak orang bukan Islam. Oleh itu, kita boleh nampak walaupun kita sedang bersosial, berbeza kaum, berbeza agama, berbeza pendapat, namun keharmonian itu boleh juga berlaku atas faktor betapa pentingnya unsur-unsur tradisi yang telah saya sebut tadi. Seperti agama Islam, pemerintahan beraja, bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan juga hak-hak bukan Islam. Baiklah, kita teruskan pembentangan dan saya serahkan pembentangan kepada rakan kumpulan saya, iaitu Muhammad Aiman. Baiklah, terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan unsur tradisi dari aspek ekonomi. Baiklah, yang pertama, jurang pendapatan antara kaum memetik petikan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebelum itu, saya ingin menyebut beberapa nama orang yang terkaya di Malaysia yang kebanyakannya dimonopoli oleh kaum Chinese. Yang pertama adalah Robert Kwok, yang kedua Kwek Leng Chan, yang ketiga Kun Poh Kiong dan adik-beradiknya, yang keempat Ananda Krishnan, dan yang kelima Teh Hong Piao. Okey, dari nama-nama tersebut kita dapat kenal pasti bahawa tak ada satu pun nama kaum dari kaum Melayu
Itu tadi 5 nama orang yang terkaya di Malaysia lah. Ini menunjukkan jurang pendapatan yang sangat lebar di dalam negara kita. Antara cabarannya yang pertama adalah sentimen mereka disadari penguasaan mutlak kaum Cina dalam ekonomi negara dan wujudnya ketidakseimbangan pendapatan, pembahagian kekayaan dan pemilikan aset berbanding Bumiputera. Ini sesuatu yang mesti diberi perhatian oleh kerajaan mana-mana negara yang berbilang kaum, bukan sahaja di Malaysia. Petikan ini dipetik daripada berita harian. Ini jelas sekali bahawa yang pertamanya kaum selain daripada Melayu dan juga Bumiputera diberikan hak untuk berharta, berdasarkan unsur tradisi yang kelima tadi seperti yang telah diterangkan, iaitu kedudukan kaum lain di Malaysia. Mereka mempunyai hak untuk berharta. Kita tengok tadi nama-nama orang terkaya, 5 nama orang terkaya di Malaysia berdasarkan My Sumber yang terkini, iaitu pada tahun 2021, menunjukkan dimonopoli kekayaan dimonopoli ataupun ekonomi dimonopoli oleh kaum Cina. Namun begitu, antara langkah yang boleh diambil adalah meminta perkenan dari YDPA ataupun Yang di-Pertuan Agong pada masa kini untuk sebelum meluluskan projek-projek besar. Sebagai contohnya, biasanya jutawan-jutawan ini mempunyai projek-projek yang besar seperti pembalakan ataupun pembinaan bangunan dan sebagainya, mestilah meminta perkenan ataupun permohonan daripada Yang di-Pertuan Agong, sama ada Yang di-Pertuan Agong itu setuju ataupun tidak. Yang seterusnya adalah wujudnya DEB ataupun dasar ekonomi baru. Apakah itu dasar ekonomi baru? Dasar ekonomi baru ini diwujudkan pada tahun 1970 selepas protes yang berlaku pada tahun 1969, di mana jurang pendapatan antara kaum adalah sangat lebar, sangat jauh. Selepas protes itu wujudnya DEB ini untuk merapatkan kembali jurang. Memetik daripada berita harian, bekas pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan iaitu Tun Daim Zainuddin berkata, ini kerana dasar ekonomi baru DEB yang sudah dilaksanakan sejak 50 tahun lalu belum mencapai sasaran. Belum mencapai sasaran. Ini menunjukkan bahawa DEB ini masih lagi berlaku pada masa kini dan sedang ditambah baik, diperbaiki dari semasa ke semasa. Beliau juga menegaskan dengan masa yang semakin suntuk, dasar itu perlu dipercepatkan bagi memastikan lebih ramai golongan kurang bernasib baik dibantu sekaligus berupaya menikmati kejayaan oleh semua golongan warga negara di dalam Malaysia. Daripada dasar ekonomi baru yang wujud ini, sedikit sebanyak akan merapatkan jurang pendapatan antara kaum yang terutamanya Chinese, India dan kaum Melayu dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Ia adalah perkaitan dengan unsur-unsur yang keempat dan kelima seperti yang telah diterangkan tadi, iaitu kedudukan kaum lain dan juga maafkan saya, iaitu kedudukan hak istimewa orang Melayu dan juga Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Kita pergi ke isu yang seterusnya, iaitu syarat pengambilan kerja. Syarat pengambilan kerja mestilah fasih berbahasa Melayu ataupun bahasa ibunda di negara Malaysia dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan perniagaan global. Syarat pengambilan kerja ini diaplikasikan di kebanyakan syarikat yang berada di Malaysia lah. Contoh cabaran yang saya ambil adalah tindakan syarikat swasta yang mengenakan syarat berat sebelah di dalam kriteria pengambilan pekerja, seperti mewajibkan penguasaan bahasa Mandarin yang mana ia disifatkan sebagai taktik halus untuk tidak mengambil calon Bumiputera. Petikan ini diambil dari rocketkini.com yang sentiasa mengupas dan mengulas politik dan ekonomi semasa. Baiklah. Daripada isu tersebut, terdapat perbalahan beberapa kumpulan yang menyebabkan isu ini semakin diberikan perhatian. Antara langkah-langkah untuk mengatasi cabaran ini yang kita boleh lakukan adalah seperti
melihat kembali unsur tradisi iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda ataupun bahasa pengantara, walaupun kita berbangsa, kita kaum Melayu dengan Chinese ataupun kaum Melayu dengan India ataupun kaum India dengan Chinese, semuanya mesti mempunyai kemahiran untuk berbahasa Melayu di dalam negara Malaysia. So, kerana kebanyakan populasi di negara Malaysia ini kebanyakannya adalah kaum Melayu, menyebabkan bahasa tersebut mestilah digunakan sebagai bahasa pengantara supaya pekerjaan ataupun aktiviti sosial seharian kita dapat berjalan dengan lancar. Dan yang seterusnya, tiada diskriminasi antara warga negara Malaysia. Ini juga berkait rapat dengan unsur kedudukan kaum lain dan juga kedudukan hak istimewa orang Melayu dan juga Bumiputera Sabah dan Sarawak. Okey, sepatutnya syarikat-syarikat swasta yang berkenaan tidak boleh melakukan tindakan seperti yang berlaku, isu yang dipetik sekarang ni, iaitu menetapkan ataupun mewajibkan penguasaan bahasa Mandarin sebagai syarat pengambilan kerja. Sepatutnya dia mengambil kira tentang kaum-kaum lain juga, ataupun seperti yang saya katakan tadi, populasi di negara Malaysia ini kebanyakannya adalah warga kaum Melayu dan juga kaum Melayu. Okey, sepatutnya syarikat tersebut tidak sepatutnya melakukan tindakan seperti itu. Okey, kita kembali kepada tiada diskriminasi tadi. Tak boleh ada diskriminasi. Sedikit sebanyak tindakan tersebut menunjukkan sifat syarikat tersebut yang secara halusnya menutup peluang kepada calon Bumiputera. Sepatutnya tidak ada diskriminasi, yang mana semua warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan kerja dan sebagainya. Okey, jadi rasanya itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Berikut adalah rujukan yang diambil dari beberapa sumber. Sekian, terima kasih.